Okey, so dalam video ni cikgu akan menerangkan haba pembakaran ataupun dalam bahasa Inggerisnya heat of neutralization. Okey. So yang pertama sekali apa yang murid perlu tahu ialah anda perlu hafal apa yang dimaksudkan dengan haba pembakaran. Sebab kalau keluar soalan dalam exam, tajuk ini antara soalan yang sering ditanya ialah maksud. Jadi apa yang perlu anda kena ingat ialah haba pembakaran adalah tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Jadi yang cikgu highlightkan adalah ayat yang mesti kena ada di dalam definisi tersebutlah. Yang pertama ialah tenaga haba yang dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Sebab ini ialah exothermic. Semua pembakaran ialah exothermic. Kemudian kena nyatakan 1 mol apa? 1 mol bahan api. Okey, apa yang berlaku dekat bahan api tersebut? Dia dibakar dengan lengkap di dalam oksigen yang berlebihan. Kena ada berlebihan. Sebab ada yang oksigen yang terhad, ada oksigen yang berlebihan. Okey. Alright. So, yang kedua adalah murid perlu tahu persamaan tindak balas kimia yang melibatkan pembakaran. So, apabila anda mendengar tentang pembakaran, maksudnya mesti tambah oksigen atau O2 dan mana-mana bahan api apabila dia dibakar, produk dia sama sahaja, iaitu gas karbon dioksida dan juga water. Okey. So dalam silibus kita, apakah bahan api yang biasa kita gunakan? Biasanya ialah alkohol. Okey. Kalau bukan alkohol pun kita akan guna bahan bakar daripada alkana ataupun bahan bakar daripada alkena. Ketiga-tiga homologous series ni apabila dia dibakar dalam oksigen berlebihan, produk dia adalah karbon dioksida dan water. Okey. Ni ada kat bawah ni alkana, alkena, alkohol. Okey, so contoh tindak balas ialah contoh yang cikgu bagi di sini ialah etanol. Okey, dibakar dalam oksigen yang berlebihan iaitu O2 dan produk dia ialah karbon dioksida dan water. Okey. So mesti kena balancekan persamaan kimia, seimbangkan. Okey, untuk tindak balas pembakaran, dia punya apparatus setup dia lain daripada yang tindak balas peneutralan, tindak balas pemedakan dan yang seterusnya. Dia lain sikit sebab apa? Okey. So mana-mana bahan yang hendak dibakar, kita akan letak di bahagian bawah. Okey, dia adalah 1 per liter. Okey, so let's say lah kita gunakan butanol. So butanol diletakkan dalam pelita. Okey. Kemudian ianya akan dinyalakan dengan api. Dinyalakan, so kita akan panaskan air di dalam copper can ataupun beaker yang diperbuat daripada kuprum. Kita kena guna kuprum logam dalam kita punya silibus lah. Sebab apa? Ini kuprum. Kenapa kena guna kuprum? Sebab dia adalah konduktor haba yang baik. Ingat, objektif kita ialah untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran. Okay. Kemudian macam mana kita nak tahu haba pembakaran? Jadi haba yang ditransferkan ke dalam air ini tadilah yang akan diukur bacaannya. Okey. So kita akan ukurlah bacaan dia berapa. Let's say lah kita kata nak panaskan sehingga berapa? 30 darjah Celsius. So kita ambil lah bacaan tersebut. Okey. Alright. Kemudian ini adalah air, ada termometer. Okey, bagi mengelakkan lagi haba hilang ke persekitaran, maka kita gunakan penghadang angin. Okey, sebab apa? Kadang dalam makmal, kadang kita pasang kipas ataupun angin daripada luar juga boleh menjadi punca haba itu hilang ke persekitaran. Okey, jadi kegunaan penghadang angin ialah apa? Untuk menghalang angin lah. Tujuannya adalah untuk menghalang angin. Apakah fungsi bekas kuprum? Untuk mengkonduksikan haba.
untuk memproduksikan haba. Okay, so bawah ni ada dah dia punya prosedur eksperimen, right? Okay, so biasanya eksperimen ini kita akan decide lah nak panaskan sampai suhu dia berapa. Contohnya nak suhu sampai 30 darjah Celsius. Okay, mula-mula macam biasa kena rekod dulu berapakah suhu awal air, and then baru kita decide nak panaskan sehingga berapa darjah Celsius. Ya. Okay, kemudian let's say lah kita dah panaskan, kita ikut arahan kita nak panaskan sehingga 30 darjah Celsius. Jadi kita akan rekod perubahan suhu lah, berapa perubahan suhu. Dan yang kedua, butanol ini tadi bila kita dah bakar dia, nanti kuantiti dia akan berkurang. So apa kita perlu buat ialah kita perlu timbang berat dia. Timbang berat awal dan berat akhir. Kena timbang Okey. Kita kena timbang berat dia. Nanti mass ataupun jisim yang digunakan untuk pembakaran itu kita perlu cari dia punya mol. Okey, alright. So kalau tengok kat sini maklumat kena rekod suhu awal air, suhu tinggi air. Kenapa? Sebab kita nak kira tita. Okey. Kemudian kena kira jisim awal lampu, jisim akhir lampu. Kenapa nak kena kira benda ni? Sebab kita nak kira berapakah jisim alkohol yang terbakar. Okey. Ini nanti gunanya adalah untuk kira mol. Untuk kira mol alkohol lah. Okey. Okey, alright. So langkah yang berjaga-jaga. Okey, tengok langkah berjaga-jaga. Okey, kat sini cikgu nak tekankan apabila kadang-kadang soalan akan tanya nyatakan satu langkah berjaga-jaga ataupun precaution step. Bila soalan tanya berjaga-jaga, bukannya murid dilarang berlari-lari di dalam makmal, bukannya itu. Murid harus memakai Google semasa menjalankan eksperimen, bukannya itu. Langkah berjaga-jaga ni maksudnya adalah bagaimana kita nak jalankan eksperimen tadi secara efektif. Okey. Contohnya tengok dekat sini, kacau air yang berterusan. Kacau air berterusan sepanjang eksperimen supaya pemanasan sekata. Yang kedua, gunakan penghadang angin. Yang ketiga, letakkan nyalaan pelita dekat dengan tin kuprum untuk memastikan pemindahan haba yang maksimum. Okey. Alright. So yang pertama. Dan yang seterusnya cikgu nak terangkan tentang gambar aras tenaga. Okey, di bawah topik ini murid perlu tahu cara untuk lukis gambar aras tenaga Okey. So ini adalah persamaan termokimia. Okey, tolong ingat betul-betul kalau anda ditanya tuliskan persamaan termokimia, bermaksud mesti kena ada delta H dan berapa nilai dia di sebelah kanan. Okey. Okey, kalau anda hanya menulis persamaan kimia yang seimbang, ini namanya persamaan kimia. Kalau persamaan termokimia, anda perlu masukkan delta H sama dengan berapa. Okey. Daripada penerangan ini kita apa maksud delta H ini? Delta H ini bermaksudnya adalah tenaga haba yang dibebaskan. So jawapan ni adalah 1366 kilojoule tenaga haba dibebaskan apabila nampak tak ada per mol. Maksudnya dia ada nilai untuk 1 mol etanol terbakar dengan lengkap di dalam oksigen berlebihan. Okey. Okey, kita tengok yang B. Okey, ini adalah contoh yang nombor 2. Okey, di mana metana dibakar dengan lengkap menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, kemudian haba pembakaran dia ialah negatif 890 kJ per mol. Apa maksud 890 kJ per mol? Maksudnya ialah 890 kJ tenaga haba dibebaskan apabila 1 mol metana terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey. So bagaimana nak tulis rajah aras tenaga? Okey, sekiranya murid diminta untuk lukis, yang pertama mesti kena ada paksi Y. Ni kena ada paksi ni. Kemudian tolong label tenaga. Ini wajib. Tak ada ini potong merangkap. Okey.
Kemudian kalau exothermic, pastikan yang bahan tindak balas lagi tinggi daripada hasil tindak balas. Dan dekat tengah-tengah ni mesti kena ada panah di bawah, anak panah di bawah. Kena ada anak panah di bawah. Okey, kemudian di bahagian belah kiri bahan tindak balas salin saja persamaan kimia dia. Okey, sorry. Okey, C2H5OH tambah. Okey, dekat sini mesti kena tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, kalau tambah 3O2 dapat 2CO2 tambah 3H2O. Dan ini negatif 1366 kJ per mol. Mesti kena tulis letak H di tengah-tengah antara bahan tindak balas dan hasil tindak balas tu kena tulis. Okay. So, tengok contoh yang nombor 2. Tengok macam mana langkah dia untuk melukis gambar rajah aras tenaga. Yang pertama mesti lukis paksi Y. Atas ni mesti kena tulis tenaga. Kemudian ini exothermic, maka buat dulu dia punya aras macam ni. Okey, buat seperti yang cikgu tulis ini dah akan dapat satu markah. Okey. Kemudian tulis dia punya persamaan termokimia di graf tersebut lah. So ni CH4 campur 2O2 hasilkan karbon dioksida tambah 2H2O. Di tengah delta H negatif 890 kJ per mol. Okey. Okey, ada persamaan termokimia akan dapat markah yang kedua. Alright. Dan kadang-kadang dia boleh jadi 3 markah, iaitu dekat delta H ini. Okey. Alright. Next. Okey, yang seterusnya di bawah tajuk ini murid kena tahu perbandingan antara haba tindak balas, haba pembakaran antara alkohol. Perbandingan antara haba pembakaran antara alkohol. Okey, kita buat perbandingan. Yang pertama kita ada metanol, kita ada etanol, kita ada propanol dan kita ada butanol. Okey. So, kalau kita tengok semakin bertambah bilangan karbon, jisim molekul relatif dia akan semakin bertambah lah. Jisim molekul relatif dia akan semakin bertambah. Okey, so kalau kita kira siap-siap lah okey, kalau jisim molekul relatif untuk etanol ialah 46. Kalau butanol ialah 74. Okey, kita boleh tengok dia punya jisim molekul relatif ataupun relatif molekular mass ni semakin lama makin bertambah. Okey. So semakin bertambah bilangan karbon ataupun dia punya jisim molekul relatif, dia punya haba pembakaran dia semakin bertambah. Okey, delta H dia akan semakin bertambah okey. So, apakah yang mempengaruhi haba pembakaran? Okey, jadi dekat sini penerangan dia. Yang mempengaruhi haba pembakaran sebenarnya adalah bilangan atom karbon per molekul bertambah. Okey. Kalau soalan tanya, terangkan mengapakah tindak balas haba pembakaran butanol lagi tinggi daripada metanol. Macam mana nak jawab? Kena bagi tahu bilangan atom karbon per molekul bertambah ataupun lebih tinggi. Okey, jangan jawab bilangan atom karbon bertambah. Itu kurang tepat. Dia mestilah bilangan atom karbon per molekul. Okey, kemudian semasa pembakaran lebih banyak molekul karbon dioksida dibebaskan. Okey. So bila bilangan atom karbon per molekul bertambah, maka bilangan karbon dioksida yang dihasilkan juga bertambah. Maka lebih banyak haba dibebaskan. Okey. Sebenarnya yang mempengaruhi dia adalah ni, bilangan karbon per molekul. Okey. Okey, alright. So ini adalah contoh contoh soalan. Kita soalan 18. Okey. So dekat sini dia tunjuk apa? Dia diberi metanol, etanol dan propanol, dia punya formula kimia dan juga punya haba pembakaran. So soalan ni anda tuliskan persamaan kimia bagi pembakaran etanol. So kalau etanol dekat sini O2 akan hasilkan karbon dioksida tambah water H2O. Kemudian balancekan persamaan, sini 3, sini 2 dan sini 3. Okey.
Okey. So sekiranya balance, sekiranya semua formula betul akan dapat 1 markah dan balance betul akan dapat 2 markah. Kemudian dia tanya, terangkan mengapa perbezaan dalam nilai haba pembakaran alkohol. Okay. Mengapa terdapat perbezaan dalam nilai haba pembakaran alkohol? So jawapan dia adalah macam yang cikgu dah beritahu tadi, haba pembakaran semakin bertambah apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Jadi apa yang berlaku, lebih banyak gas karbon dioksida. Karbon dioksida yang dibebaskan semasa pembakaran. Okey. Selesai. Okey, next, penentuan haba pembakaran. Okey. Alright. So penentuan haba pembakaran adalah salah satu lagi perkara yang mesti murid kuasai. Okey, sebab ini dia melibatkan pengiraan. Okey, dia melibatkan pengiraan. Jadi okey, ini next lah murid dah buat satu eksperimen, kemudian kita kutip maklumat tersebut. Apakah maklumat tersebut? Maklumatnya ialah kita kena tahu lah isi padu air yang digunakan. Kenapa nak tahu isi padu air? Sebab ingat nak cari Q sama dengan MC theta. Isi padu air ni adalah nilai M kita lah nanti, 100. Okey. Kemudian suhu awal air dan suhu akhir air. Okey, yang ini sebenarnya untuk kita nak cari apa? Kita nak cari nilai theta. Okey. Kemudian jisim pelita metanol sebelum pembakaran dan jisim pelita metanol selepas pembakaran. Dia akan makin berkurang lah sebab kita dah gunakan untuk pembakaran. Yang ini sebenarnya tujuannya adalah untuk kita cari RMM dia lah, relative molecular mass dia ataupun molar mass dia, di mana nanti kita nak cari bilangan mol metanol. Okey. Okey, sebab apa nak cari mol? Sebab nanti bila kita nak kira delta H sama dengan MC theta bahagi mol. So dekat sini kena tahu bilangan mol dia berapa. C ni constant lah, 4.2. Okey, boleh nampak kenapa maklumat ini dikumpulkan. Okey, so kita tengok yang pertama, tengok soalan dia, hitungkan haba pembakaran metanol. So langkah yang pertama mesti cari persamaan termokimia dia. Okey, so CH3 OH, okey, akan dapat CH3 OH tambah oksigen sebab pembakaran, produk dia karbon dioksida dengan water. Dan bila kita balancekan akan dapat 3/2 dekat sini. Okey, 3/2. Betul sekejap. Cikgu tengok dulu. Okey, C1 H4 H4. Okey, kat sini kena ada 2. Okey, dah seimbang. Tapi yang ni tak finalize lagi Yang akhirnya adalah kita kena buang 2 ni. So dah akan jadi kat sini 2 tambah 3 oksigen tambah 2 karbon dioksida tambah 4 H2O. Okey, ini baru betul. Elakkan guna daripada pecahan Kalau bersama kimia tu ada pecahan, elakkan. Okey, sebab apa? Sebab senang kita nak cari dia punya nisbah dan sebagainya lah nanti. Okey, so yang langkah yang pertama persamaan kimia, langkah kedua bilangan mol. Mana tadi cikgu cakap maklumat nak cari mol? Ini dia tadi Okey, yang jisim metanol tadi. So macam mana kita nak tahu berapakah jisim metanol yang telah digunakan semasa pembakaran? Ambil jisim sebelum dipanaskan tolak dengan jisim metanol selepas dipanaskan. So kita akan dapat jawapan dia 0.5 gram. Okey, kemudian daripada mass, macam mana nak cari nak cari mol? Mass over molar mass lah. Okey, gunakan formula ni, mass over molar mass. Nak cari bilangan mol. So 0.5 bahagi dengan molar mass. Okey, kamu kena kira lah molar mass dia berapa. So ini 12 tambah 3 darab 1 tambah 16 tambah 1. Kat sini akan dapat 32 dia punya molar mass dia. Dan jawapan akhirnya nanti akan dapat 0.016 mol. Right?
Kemudian barulah kita cari pula dia punya heat change, iaitu okey, kalau cikgu gunakan ni lah Q Q sama dengan MC theta. Okey, M tadi cikgu dah cakap dah adalah dia adalah mass water ataupun mass air ataupun jisim air. Kita kena ingat M ni maksudnya gram sama dengan centimeter cube Okey, jadi kalau 100 cm3 maksudnya sama dengan 100 gram. C ni constant 4.2. Okey, tak payah cari dah. Kemudian perubahan suhu. Okey, ni tadi yang kita tengok dekat data, dekat dalam jadual di atas, perubahan suhu. Okey, ingat mesti suhu yang tertinggi tolak dengan suhu awal, ataupun dia mana-mana pun boleh. 29 tolak 51 boleh, 51 tolak 29 boleh. Kena ingat theta ni jawapan dia always positif. Dia tak boleh jadi negatif sebab dia perubahan saja. Sorry, dia perbezaan suhu saja. Jadi dekat sini akan dapat 2.2 darjah Celsius. Okey, kemudian lengkapkan pengiraan 100 darab 4.2 darab dengan 2.2 dan jawapan akhir dia mesti dalam bentuk joule, iaitu 9,240 joule Okey, dan last kali macam mana nak cari haba pembakaran? Formula dia adalah delta H sama dengan MC theta tadi bahagi bilangan mol. Sekarang MC theta kita dah cari, mol pun dah cari. Okey. So masukkan saja maklumat dia kat sini, 9,240 bahagi bilangan mol 0.016. Dapat jawapan dia 577,500 joule per mol. Okey, kalau haba pembakaran mesti dalam bentuk kilojoule per mol. So kita convert kepada kilojoule, maksudnya kena bagi 1000 lah. 1, 2, 3. Okey, so kita akan dapat jawapan 577.5. Okey, sebabkan dia exothermic maka kena ada negatif dekat situ Unit jangan lupa kilojoule per mol. Alright. Okey, so inilah dia pengiraan haba pembakaran. Okey. Alright. So untuk the next soalan ini, okey, yang ini cikgu akan bagi latihan lah kepada murid. Cikgu nak anda cuba selesaikan soalan ini. Okey. So itu sahaja daripada cikgu tentang haba pembakaran.